Hai, Assalamualaikum. Hari ini kita teruskan PTPR Sains tahun 5 dengan tajuk elektrik. Adakah elektrik sangat penting? Dan bagaimanakah elektrik ni membantu kehidupan seharian kamu? Okey, baik. Kita menggunakan tenaga elektrik dalam kehidupan seharian. Tenaga elektrik ni digunakan untuk menghasilkan cahaya seperti lampu suluh, okey, haba, bunyi bila awak nak dengar radio dan menggerakkan sesuatu objek. Contohnya kereta mainan. Apakah sumber yang menghasilkan tenaga elektrik ni? Okey, terdapat banyak sumber yang kita perlu pelajari untuk tahun 5 ni. Okey, mari kita lihat senarai sumber tenaga elektrik yang perlu kamu pelajari. Yang pertama adalah sel kering, yang kedua stesen jana kuasa, yang ketiga sel suria, yang keempat dinamo, yang kelima accumulator dan yang keenam adalah penjana. Okey, jom kita tengok satu persatu. Okey, yang pertama adalah jana kuasa. Okey, stesen jana kuasa seperti jana kuasa angin, jana kuasa ombak, jana kuasa hidroelektrik menggunakan tenaga kinetik untuk menggerakkan turbin dan menjanakan tenaga elektrik. Okey, di sini saya nak tunjukkan bagaimana hidroelektrik boleh membantu untuk menghasilkan tenaga elektrik. Okey, di sini bila ada air, okey, dekat sini ada air bergerak ke sini. Okey, di bahagian sini air akan mengalir dan bergerak dan air ini akan menggerakkan turbin di sini ya. Okey, di sini ada turbin dan turbin ni bila turbin ni bergerak akan menghasilkan tenaga kinetik. Okey, tenaga kinetik tersebut pula akan ditukarkan kepada tenaga elektrik. Okey, di sinilah boleh kita dapat tenaga elektrik dengan menggunakan sistem jana kuasa. Yang kedua adalah sel suria. Sel suria menukarkan tenaga cahaya matahari kepada tenaga elektrik. Sel suria digunakan pada alat seperti satelit dan kalkulator. Okey, di sini awak boleh lihat saya sudah bulatkan. Okey, dekat sini adalah panel suria di mana ini dia akan serap dan tangkap cahaya matahari untuk ditukarkan kepada tenaga elektrik. Sama juga di rumah ini adalah panel suria. Dia pasang dekat rumah dan panel ni akan menyerap tenaga cahaya matahari dan dia akan menukarkan kepada tenaga elektrik. Okey, seterusnya awak boleh rujuk muka surat 117 buku teks tahun 5. Yang ketiga adalah sel kering. Sel kering ataupun kita panggil dia sebagai bateri. Sel kering ini menyimpan tenaga kimia. Tenaga kimia ditukarkan kepada tenaga elektrik untuk menggerakkan alat seperti kereta mainan. Okey, sel kering sering digunakan kerana saiznya kecil dan mudah dibawa. Okey, sel kering ni ataupun kita panggil dia sebagai bateri. Ini saiz dia kecil dan mudah dibawa dan dianya menukarkan tenaga kimia kepada tenaga elektrik. Okey, dan seterusnya adalah dinamo. Dinamo ini terdapat pada basikal. Jadi apabila tayar berputar, okey, bila awak kayuh basikal, tayar awak akan berpusing kan? Okey, roda kecil pada dinamo turut berputar. Okey, dalam dinamo ni dia ada roda kecil. Bila awak kayuh basikal, roda pada dinamo tersebut juga akan berputar. Dan apabila dia berputar, dia akan menghasilkan tenaga kinetik. Dan tenaga kinetik itu akan bertukar menjadi tenaga elektrik. Maka, bila tenaga elektrik dihasilkan, lampu pada basikal tersebut boleh menyala. Okey, kita
kita baca di sini, dynamo menukarkan tenaga kinetik kepada tenaga elektrik yang dapat menyalakan lampu pada basikal. Okey, seterusnya yang kelima adalah accumulator. Accumulator ni kalau biasanya kita dengar orang panggil bateri. Bateri kereta, bateri van dan saiz dia bergantung pada kenderaan ya, kenderaan yang bermotor. Accumulator ni menukarkan tenaga kimia okey, kepada tenaga elektrik. Accumulator digunakan untuk menggerakkan kenderaan bermotor seperti kereta. Bukan kereta sahaja ya, kereta, van, lori menggunakan accumulator. Jadi, accumulator ni mempunyai jangka hayat apabila bahan kimia ataupun tenaga kimia dia dah habis, perlu ditukarkan kepada yang baru. Okey, seterusnya adalah penjana. Penjana ataupun biasanya kita panggil sebagai generator. Kalau awak biasa pergi pasar malam, awak akan dengar ada macam bunyi kuat, mesin yang kuat untuk menghasilkan lampu kepada peniaga-peniaga pasar malam tersebut. Okey, ini dinamakan sebagai penjana. Okey, penjana ni menukarkan tenaga kimia daripada bahan api fosil. Okey, apakah contoh bahan api fosil? Okey, contohnya adalah arang, petroleum, okey, minyak. Dan bahan ini ditukarkan kepada tenaga elektrik. Tenaga kimia daripada bahan api fosil akan ditukarkan kepada tenaga elektrik. Okey, seterusnya kita lihat pula kepada litar elektrik. Okey, ini adalah yang saya tunjukkan ini adalah litar elektrik. Ini merupakan litar elektrik yang lengkap. Kenapa saya kata lengkap? Kerana litar elektrik yang lengkap memerlukan 4 komponen. Apa itu komponen? Komponen itu adalah barang-barang yang diperlukan dalam litar elektrik. Okey, dalam elektrik kita panggil barang-barang tersebut sebagai komponen. Okey, yang pertama perlu ada suis. Okey, yang kedua perlu ada wayar penyambung dan yang ketiga mentol serta yang terakhir adalah sel kering. 4 komponen ini sangat-sangat diperlukan untuk menghasilkan litar yang lengkap. Andai kata litar tersebut tidak mempunyai sel kering, yang dia ada hanyalah suis, wayar penyambung dan mentol, ia tidak dikatakan sebagai litar yang lengkap. Litar yang lengkap perlu ada 4 komponen. Okey, jom kita tengok komponen-komponen tersebut. Okey, setiap komponen ni dia mempunyai simbol yang tersendiri. Okey, apabila kita nak lakar ataupun kita nak lukiskan litar tersebut di atas kertas, kita boleh menggunakan simbol-simbol yang telah diberikan. Okey, jom kita tengok satu persatu. Yang pertama adalah sel kering. Sel kering, apakah fungsi dia? Dia membekalkan tenaga elektrik kepada litar. Sel kering ini seperti mana yang kita tahu, dia akan menukarkan tenaga kimia kepada tenaga elektrik. Dia menjadi sumber tenaga kepada sesuatu litar. Yang kedua adalah mentol. Okey, ini adalah simbol mentol. Dan apakah fungsi mentol? Mentol menghasilkan cahaya apabila elektrik melaluinya. Okey, apabila elektrik ada dalam litar tersebut, maka mentol boleh menyala. Okey, yang ketiga adalah suis. Suis ini bertujuan untuk melengkapkan atau memutuskan litar. Kalaulah suis ini terbuka, seperti keadaan macam ni, arus elektrik tidak boleh lalu. Andai kata suis itu tertutup, maka elektrik boleh lalu dalam litar tersebut. Seterusnya yang keempat adalah wayar. Wayar membenarkan tenaga elektrik mengalir melalui litar. Wayar ini ditolong supaya arus elektrik boleh melalui daripada bateri ataupun sel kering kepada mentol. Okey. Dan saya nak awak lihat bagaimana lakaran yang digunakan, yang dibuat
di atas kertas dengan menggunakan simbol-simbol elektrik itu tadi. Okey. Yang pertama ni kita lihat ada 2 mentol. Okey, kita pun lukis dengan simbol 2 mentol seperti yang saya bulatkan tadi. Satu bateri ataupun satu sel kering. Okey, ini adalah simbol bagi sel kering. Satu Swiss. Okey, di sini ada satu Swiss. Ini pun ada Swiss dan juga ada wayar penyambung. Okey, yang selebihnya ni adalah wayar penyambung. Begitu juga dengan gambar rajah yang kedua. Okey, dia ada 2 mentol, dia ada satu bateri ataupun sel kering dan satu lagi Swiss. Okey, pada kelas akan datang, kita akan buat lakaran ini bersama-sama. Okey, tugasan saya dah berikan dalam grup Telegram dan boleh follow up di sana. Okey, jumpa lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.